خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah Azza wa Jalla kurnia bekalkan buat kita. Malam hari penuh barakah ini dapat sama-sama kita bertemu di dewan kuliah ini untuk kita duduk di atas jalan ketaatan, tak lain tak bukan itulah dia jalan menuntut ilmu. Jalan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan ia merupakan jalan shortcut untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan semisal yang Nabi nyatakan man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menyelusuri, barang siapa menuruti sebuah jalan untuk dia mendapatkan ilmu pengetahuan, nescaya Allah Ta'ala pula akan mempermudahkan baginya jalan untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jal. Makanya dengan hal tersebut kita bermohon dan berdoa kepada Allah dengan sedikit kesungguhan dan pengorbanan kita di kala ini, Allah Ta'ala himpunkan kita bersama-sama dalam jannatil firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan masuk dan kita akan menyambung kembali pembacaan Syarah Hisnul Muslim, iaitu sebuah hal ataupun sebuah kitab yang mengajak kepada kita untuk beramal dengan zikir-zikir dan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahhaf Al-Qahtani rahmatullahi alaih, yang mana zikir-zikir dan doa-doa ini maksur daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang kita tertanya-tanya mengapa perlu kita berpegang dengan zikir-zikir, panduan-panduan daripada Quran dan juga sunnah. Sedangkan kalau kita buka surah Ali Imran ayat 101, kita akan jumpa Allah Ta'ala bertanya juga kepada kita. Wa kaifa takfurun wa antum tutsla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kamu tergamak boleh mengkufuri aku? Macam mana kalian boleh derhaka kepada aku? Macam mana sampai kalian sanggup melawan perintah aku? Wa kuntum amwata, sedangkan dahulunya kamu langsung tak ada, kamu tu mayyit, tak wujud. Dan Allah Ta'ala ciptakan kita. Wa kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatullah wa antum tutsla, sedangkan kalian di waktu ini mampu untuk membaca ayat-ayat Allah. Wa fikum rasuluh, dan di sisi kalian terdapatnya pesuruh Allah. Cuma kita hari ini tak dapatlah nak berjihad-jihad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak dapatlah kita nak berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi dah tinggalkan kepada kita dua hal yang akan menyelamatkan kita. Dan dengan dua hal ini kalau kita menjunjung tingginya, kita akan dapat bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menegak dan mengamalkan Quran dan juga sunnah. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa may ya'tasim billah, barang siapa berpegang teguh dengan Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sesungguhnya itulah ciri-ciri orang yang Allah suka nak bagi petunjuk, duduk di atas jalan yang lurus. Jadi hari ini kerana itu juga kita bertanya, kenapa aku nak belajar zikir-zikir dan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa aku nak belajar doa-doa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim? Sebab kita nak duduk atas jalan petunjuk. Jadi insya-Allah pada malam hari ini kita akan menyambung kepada tajuk yang baru. Kalau siapa yang ada buku, pada muka surat 255, yang mana kita akan masuk pada tajuk yang ke-45, iaitu doa tardis syaitan wa wasawisihi, bacaan mengusir syaitan dan juga godaannya. Bacaan mengusir syaitan dan juga godaannya. Pada pertemuan yang lepas kita dah selesai pada tajuk yang ke-44, doa dan apa yang harus dilakukan oleh pelaku maksiat. Saya nak recap sedikit lah sebelum kita masuk tajuk yang baru ni. Sebab apa? Dia ada kesinambungan. Yang lepas ni memang jelas kita semua adalah ahli maksiat. Kita semua adalah pendosa di sisi Allah Azza wa Jal. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un, khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam mesti melakukan salah dan juga silap, dan sebaik-baik mereka adalah yang cepat bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang diajarkan pada poin ataupun tajuk yang ke-44,
doa apa yang nak kena baca dan apa yang harus dilakukan oleh pelaku maksiat. Maka Nabi SAW ajarkan kepada kita, ma min abdin yudhnibu dhanba fayuhsinu at-tuhur thumma yaqum fayusalli rak'atain thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi kata, mana-mana hamba yang melakukan maksiat, yang melakukan dosa, kemudian apa dia buat? Fayuhsinut tuhur, dia mengambil wuduk dengan wuduk yang bagus, wuduk yang sempurna. Dalam sebahagian disebutkan fayus birul wuduk, menyempurna ataupun memperpanjangkan wuduk. Maksudnya dia sedar dia buat dosa dan dia nak berubah. Antara jalan yang Nabi ajar, cepat-cepat ambil wuduk. Bukan buat status, bukan cari member lepak kedai mamak, bukan pergi pub, bukan cari orang yang salah. Ambil wuduk. Kemudian Nabi suruh buat apa? Thumma yaqum. Lelaki tadi dia pun berdiri, fayusalli raka'atain. Maka dia pun mendirikan solat dua rakaat. So solat ini dipanggil solat apa? Mutlak. Tapi dalam posisi dia nak bertaubat. Sebab itu sebahagian menyatakan ianya solat sunat taubat. Tapi Nabi tak bagi tahu namanya solat taubat. So ini salat mutlak, salat sunat mutlak. Thumma yastaghfirullah, yang hendak dia sebutkan adalah banyak istighfar pada Allah. Illa ghafarallahu lah, pastilah Allah Ta'ala akan mengampuninya. Agama dalil, agama berpetunjuk, agama Islam dah bagi jalan kepada kita. Saat kita buat maksiat, antara perkara yang paling pantas kita kena buat adalah berwuduk, hadap kiblat, diri elok-elok, angkat takbir, lakukan 2 rakaat, kemudian berdoalah kepada Allah ketika sedang sujud, sebelum bagi salam, dan selepas daripada solat, tadahlah tangan dan berdoalah kepada Allah Azza wa Jal. Ini petunjuk Nabi SAW. Kemudian Nabi kata, illa ghafarallahu lah, pastilah Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Dan di antara ucapan-ucapan taubat adalah astaghfirullah. Hak tu paling pendek. Kemudian kita boleh tambah astaghfirullahal azim. Ada petunjuk daripada Nabi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi ghafirli pun boleh juga. Allahumma ghafirli pun boleh juga. Semua ucapan-ucapan ini adalah lafaz-lafaz istighfar. Maksud dia apa? Minta ampun, minta maaf pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama kita ni agama yang nak bertaubat tanpa perlu keluar. Dia tak macam agama-agama lain. Masuk dekat dalam satu-satu tempat ibadah ada tabung khas. Letak duit banyak-banyak kat dalam tu, kemudian bertemu dengan seseorang, paderi ataupun semisalnya. Cerita masalah dengan paderi ataupun sesiapa sahaja, pendeta ataupun siapa sahaja, maka dia pun akan kata, dosa engkau telah diampunkan dan engkau bagaikan bayi yang baru lahir. Jadi kalau begitu, seronoklah orang kaya yang boleh selalu buat maksiat. Tapi agama Islam bukan begitu. Agama Islam ajarkan kepada kita supaya sekecil-kecil dosa dan juga maksiat, segeralah kembali kepada Allah. Itu yang Anas bin Malik radhiyallahu anhuma pernah menyatakan, kunna nu'iddu ataupun telah sampai kepada kalian sebuah waktu di mana kalian melihat dosa itu sangat-sangat kecil. Sedangkan pada waktu kami bersama dengan Nabi SAW, kami menganggarkan dosa itu bagaikan sebuah hal yang besar akan menimpa kami, bagaikan batu yang besar jatuh daripada gunung akan menimpa kami. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sidang penonton, di sini isyarat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu zaman kita benar-benar zaman fitnah. Di mana kita memandang dosa tu bagaikan az-zubab, bagaikan lalat yang hinggap dekat hidung sahaja. Kita buat gitu, kita kata sekejap lagi dia terbang baliklah tu. Sedangkan para sahabat Nabi SAW menghitung dosa sebagai sebuah benda yang sangat-sangat besar dan mereka sangat takut. Dengan dosa tersebut tidak melayakkan mereka masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi apa kesinambungan tajuk yang lepas dengan tajuk yang kita nak sebut pada malam hari ini, iaitu bacaan mengusir setan dan juga godaannya. Setiap kali kita nak berubah, adakah syaitan akan membiarkan kita untuk menjadi makin baik? La. Sebab itu sebahagian salaf menyatakan, jika syaitan tidak mampu untuk mengajak kamu melakukan maksiat, maka dia akan mengajarkanmu untuk melaksanakan perkara-perkara baru dalam urusan agama. Dia akan nampak, dia akan memperindahkan bahagian-bahagian dalam agama ni yang tak diajarkan dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi SAW. Jadi untuk
mengelakkan benda tersebut berlaku kepada kita. Sebab kadang-kala betul, kalau datanglah satu kumpulan manusia pun dia berkata, nah ini arak yang paling mahal, silakan minum. Kadang-kadang kita boleh kata, no problem, aku tak nak minum, aku tak akan minum pun, sebab aku yakin ianya haram, termaktub dalam Quran. Tapi kadang-kala datanglah seorang lelaki dengan berpakaian agama, dengan serbannya, dengan tasbihnya, dengan tongkatnya, dengan ridaknya, dengan jubahnya, maka dia pun berkata, aku ajarkan kepada engkau sebuah ucapan. Jika engkau mengamalkan ucapan tersebut, pastilah engkau akan terselamat daripada siksaan dunia dan akhirat. Kadang-kadang kita pun, nampak serius sangat ni ucapan ni. So kita pun take serius, kita pun ambil serius perhatian atas ucapan tersebut lebih daripada ucapan Nabi SAW. Sebab itu Nabi ajak kita kembali. Dan pada malam hari ini kita berbahagia sebab kita dapat beramal dengan peninggalan Nabi SAW. Biar manusia di luar sana kata kita mundur, kita tak up to date, orang kata kita tidak bersama komuniti yang ramai, kita ni terpinggir, kecil, kumpulan kecil. Jangan kecil hati. Sebab kita tetap ahli sunnah wal jamaah walaupun kita berseorangan. Baik, jadi tengok dekat sini dia letakkan kepada kita. Yang pertamanya, jom kita sebut sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Cuba sebut. Bila saya suka isti'adzah ini, saya suka nak sentuh bab tajwid juga. Kan? Supaya kita semua sedar bagaimana tata cara menyebut yang betul. Hamzah selalu keluar dekat mana, Abu Talha? Dah bunyi kat mana tu? Kat kerongkong bahagian atas, tengah, bawah. Bawah. Bahagian bawah. Ain keluar dekat bun. Atas sikit. Kat kerongkong juga, tapi bahagian atas, tengah. Tengah, betul. So, kena bunyikan zu, gigit lidah. Billah, jangan gemuk. Billah, tak nak. Billah. Minasyaitanir rajim. Saya tak nak memperpanjangkan tajuk dekat dalam tu, cuma saya nak kita dapat sebut dengan sebutan yang tepat. Sebab, dengar baik-baik, boleh jadi hikmah kenapa sampai ke hari ini kita baca Quran dalam keadaan kita sangka satu muka tu dah cukup panjang dah. Kalau tengok telefon, 1 jam rasa pendek. Tapi tengok Quran, satu muka rasa panjang. Silap-silap baru 4 baris, dia keluar bunyi singa. Ngantuk. Betul tak? Mengapa? Sebab boleh jadi kita tidak mengeluarkan hak-hak huruf tersebut. Kita baca atas kapasiti, asal aku dah baca sudahlah, hang tak usah sibuk lah. Yang penting aku dah bunyi dah. Tapi bukankah Nabi pernah menyatakan Allah Ta'ala sangat berbahagia bila Al-Quran itu dibacakan bagaimana ia diturunkan? Allah Ta'ala sangat gembira, Allah Ta'ala sangat cinta jika ada seseorang hamba membacakan Quran bagaimana ia diturunkan, sebagaimana ia diturunkan. Sebab tu kita mempelajari ilmu tajwid. Okey, jadi sebutlah betul-betul a'u dan bukan au sahaja. Okey, baik. Saya nak bawa dalil dahulu. Kenapa kita dituntut untuk baca isti'azah ini? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah pada ayat 168, 169. Allah ajar kepada kita, hidup ni bukan nak makan sahaja. Tapi Allah Ta'ala kata untuk hidup kena cari makan. Boleh faham tak maksudnya? Hidup ni bukan untuk makan sahaja. Tapi untuk meneruskan kehidupan kita kena, ya ayyuhan nas, kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Wahai sekalian manusia, kulu, makanlah, mimma fil ard, apa yang terdapat dekat bumi. Tapi pastikan datang daripada 2 sumber. Halalan tayyibah. Satu mesti halal, yang kedua mesti baik. So maksudnya kalau ayam dah sembelih elok dah, contohlah kan, halal ke tak halal? Tapi kalau tak masak kita kokak tu, tayyib ke tak tayyib? Tak tayyib lah. Jadi silap-silap kita makan pun boleh datangkan mudarat pada tubuh badan. Jadi pastikan juga tayyib, maksudnya datang daripada sumber yang halal, daripada rezeki yang halal. Begitu juga buat makanan tu jadi elok-elok, kemudian makan. Kemudian Allah pesan yang keduanya, setelah ada tenaga. Lepas makan biasanya ada tenaga. Tapi jika terlalu banyak makan, apa yang berlaku? Okey, jawapan semua dah ada dah, alhamdulillah. Kan, memang bila banyak makan dia mesti mengantuk. So sebab tu kena
Kenapa kita panggil? Berpada-pada. Imam Syafi'i kata apa? Aku tak pernah kenyang dalam hidupku kecuali sekali. Dan setelah aku sedar, aku benar-benar kenyang di kala itu, aku pun menjolokkan jariku dan aku memuntahkan ianya kembali. Sampai tara tu, kita tak dan nak lapar. Sejam tadi dah makan dah char kway teow. Sat lagi dah fikir pula nak makan kat mana pula lepas ni. Contoh. Kan? Contoh. Gitu. Sebab kita tak dan nak lapar lagi, kita dah set dah. Mana aku nak cari makan, duit aku ada banyak ni, ke mana aku boleh singgah. Tak apalah. Atas kita punya, kita panggil apa? Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita. At least carilah yang halal, carilah yang baik. Jangan yang syubhat. Allah pesan bila dah ada tenaga, wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Jangan ikut jejak langkah, sebab innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan merupakan musuh kamu yang sungguh jelas. Musuh yang macam mana? Sebab dia akan menjadi penasihat yang terbaik. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Dia akan menyuruh kamu melakukan dua hal. Ini nasihat syaitan. Buatlah kejelekan, buatlah kemungkaran. Buatlah benda mungkar, buatlah benda keji. Dan paling dahsyat dia akan buat kita sampai apa? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dia akan buat kau berkata, berfikir tentang Allah sesuatu bab yang kau tak pernah tahu pun hikmahnya. Sebab tu kadang-kadang keluar, kenapa aku dah buat macam ni, Allah Ta'ala tetap juga uji aku macam ni. Allah Ta'ala tak dengarlah doa aku. Allah Ta'ala zalim lah. Kadang-kadang dia keluar ucapan-ucapan macam tu. Semuanya berpunca daripada siapa? Syaitan tadi. Jadi Nabi bagi solusi. Saat kita sedar, kita rasa terganggu, nak baca Quran ke, kita nak buat kebaikan ke, kita nampak ada orang bagi sedekah, kita pun bersemangat nak bagi sedekah. Tiba-tiba sampai time pegang wallet tu, sekejap lagi dia bisik, nasi kandar royal tepi tu je. Contoh tak? Tabung kat sini, ni kalau hang tarik hak warna hijau ni tak lepas nak ambil sotong sat lagi. So, dia macam-macam. Dia buat kita ni, tak payah bagi sedekah lah. Bila tak bagi sampai kat royal pun, insya-Allah tak ambil juga sotong tu. Contoh. Dan kita pun balik ke rumah dalam keadaan pening. Allah, kenapalah aku? Nampak? Dia akan buat kita rasa menyesal. Jadi disebabkan itu, saya teringat di antara guru-guru sunnah kita juga pernah berbicara on the way daripada hotel nak masuk Masjidil Haram. Kan? Tiba-tiba dia nampak ada orang minta sedekah dekat depan pintu Masjidil Haram kat kawasan tu lah, lalu lalang tu kan. Dan dia pun kata, macam mana ni? Solat dah diri dah ni. Imam dah kata takbir dah. Nak bagi solat dulu ke? Nak keluar sedekah dahulu? Kalau kita nak buat macam mana? Daripada hotel kan, dah dengar qomat, imam dah kata takbir, Allahu Akbar. Bilal pun tarik juga, Allahu Akbar. Kita nak pergi cepat-cepat solat ke, ataupun kita nampak kawan yang masih minta sedekah tu, dia masih minta lagi, dan kita nak buat macam mana? So tadi guru tu pun dia berkata kan, solat dah berdiri, solat telah didirikan, so aku patut solat terlebih dahulu. Tapi habis-habis solat tu dia keluar, dia dah tak jumpa lagi dah orang tersebut yang minta sedekah tadi. Maka dia pun kata apa? Aduhai, meruginya aku. Kalaulah aku sempat bagi sedekah, maka aku akan dapat dua kebaikan. Satunya kebaikan sedekah, dan yang kedua kebaikan salat jamaah. Bukankah Nabi SAW nyatakan kepada kita, alaikum bis sakinah, ketika kalian hendak mendirikan salat, kalian perlu tenang. So kawan tadi ni, ustaz tadi ni, dia cakap aku ni pergi dalam keadaan tergesa-gesa. Sebab bila dah nampak ada yang minta, dan dia minta pula dengan penuh hajat. Bukan minta macam, boleh bagi tak? Tak nak bagi tak apa. Dia bukan macam tu. Tolonglah. Ummu Palestin, aku ni datang daripada Palestin, aku betul-betul nak makan. Dia kata, nanti aku nak semayang dulu. Lepas semayang aku bagi ya. So at last bila dia keluar, kawan tu pun dah tak ada. Tapi kalau dia kata, kalaulah aku bagi tadi, pastilah aku akan menjadi hamba yang berbahagia sebab dapat bantu. Dan saat aku mendirikan salat, pasti juga aku akan rasa berbahagia kerana aku telah melaksanakan ketaatan. Tapi gitulah, setiap orang Allah Ta'ala uji berbeza-beza. Hadirin hadirat sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya syaitan benar-benar dia akan bawa kita kepada dua hal. Dia akan suruh kita buat benda keji, benda mungkar, dan kemuncaknya dia akan buat kita sebut kepada Allah benda yang tak sepatutnya. Jadi Nabi ajar kepada kita, bila sampai keadaan itu, ucapan yang patut kamu sebut adalah yang tadi kita baca ramai-ramai tadi. Cuba baca ramai-ramai. A'udzu billahi minasy syaithanir
rajim. Baik. Jadi maksud a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jamaah, hadirin hadirat rahimakumullah, sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu nak bawa pengharapan saat kita baca Al-Quran, saat kita mengamalkan zikir pagi, zikir petang, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mampu dengan baik-baik, jika mampu, bacalah ia dalam kondisi kita faham. Sebab ramai orang berpuluh tahun dia baca inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, tapi tetap tak mampu nak terjemahkan. Bukan suruh tafsir, minta terjemahan pun tak boleh. Jadi kita kena faham hakikat hidup kita ni. Kita jangan biarkan kita berada di landasan awam sampai kita mati. Kita kena angkat darjat kehidupan kita sedikit demi sedikit. Jangan kita kata, oh tak apa, kalau aku tak pandai baca Quran pun Allah kan Maha Pengampun. Dia bukan begitu hakikat hidup ni. Allah Ta'ala, bukankah Allah kata waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin? Sebab Allah Ta'ala nak memenangkan orang-orang beriman. Allah nak bagi bantuan. Allah nak catat amal soleh untuk orang-orang beriman. Wa yamhaqal kafirin. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala benar-benar nak memburuk ataupun mengutuk orang-orang kafir. So kita jangan samakan level kita dengan kafir. Dan kemudian Allah Ta'ala tampar kita, hati kita. Allah kata, am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kamu sangka kamu senang nak masuk dalam syurga aku? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah Ta'ala belum lagi uji untuk Allah Ta'ala tengok dalam ramai-ramai kamu siapa yang paling bermujahadah, siapa yang paling bersabar. Hatta pada malam hari ini pun, sebab tu kita kata walaupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya yakin kalau kita bertanya kepada orang-orang di luar, kadang-kadang mereka sendiri pun tak sanggup nak jawab ataupun tak tahu nak bagi jawapan apa maksud a'udzubillahi minasyaitonir. Tapi kita boleh jawab. Sebab apa kita boleh jawab? Kita dah belajar bertahun-tahun. Tapi hakikat ilmu ni bukan sekadar tahu. Banyak kita baca Quran, Allah kata qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk ni selalu kita kata antara perkara yang dapat membantu insan untuk khusyuk adalah dia faham apa yang dia buat, apa yang dia cakap. Jadi kalau kita tengah nak baca Quran ni, kita boleh rasa ada gangguan tu. Ataupun tak mula lagi nak baca Quran, dia dah macam-macam dah sampai dah. Kan? Orang mesej sejak minum lah, macam-macam. Kan? Sampai pula mesej video-video Facebook ke YouTube. Kita betul-betul nak baca Quran, dah pegang dah. Tiba-tiba dia sampai. Zzz, dia bunyi. Kadang-kadang kita buat silent, dia gegar je. Zzz. Kita pun tengok. Kadang-kadang bila kita start tengok tu, langsung kita tinggalkan Quran. Jadi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan penuh pengharapan. Sebab apa yang saya sebut, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ini bermula daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 98. Semua orang pernah dengar ayat ini. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kalian hendak memulakan bacaan Al-Quran, maka mulakanlah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebahagian salaf terus menyatakan bila a'udzubillah berkumandang mesti akan difahami sama ada dia akan membaca Quran dalam solat ataupun di luar solat. Ada tak kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim B204? Oh contoh. Ada tak gitu? Faham tak? Tak faham tak apalah. So geng-geng yang pergi melalak karaoke ke apa benda ni semua kan, dia tak akan mula. Dia tak akan mula maksiat dengan sebut a'udzubillahi minasyaitonir. Sama juga ketika kita nampak ada orang baru nak mula bakar rokok. Ada tak? Jangan kata bismillah. A'udzubillah tu sebab dia tahu rokok tu pun sendiri dah teruk. Ada tak? A'udzubillah. Dia pun bubuh. Nak start bismillah. Oh tu dia. Siap ada maqam lagi. Tak jadi. Tak boleh. A'udzubillah eksklusif untuk baca Quran. Sama ada dalam solat ataupun luar solat. Jadi kebiasaannya difahami bila ada orang start saja sebut a'udzubillah, mesti dia akan baca Al-Quran. So point yang kita sentuhkan pada malam hari ini adalah doa mengusir syaitan dan godaannya adalah a'udzubillah. Okey, kat situ dah jelas.
Dan kita nak sentuh bagaimana yang diungkapkan salaf maratib, tingkatan-tingkatan isti'azah ini. Macam mana cara nak menyebut? Kadang-kadang ada di kalangan kita dia rasa bukanlah boring, dia rasa ialah malal ni dia rasa bosan dengan satu kaedah bacaan, menyebabkan dia rasa nak baca yang lain dan lain-lain. Nabi SAW sangatlah memahami urusan kita selaku umatnya. Jadi Nabi sendiri pun ajarkan kepada kita beberapa kaedah isti'azah. Dan yang paling adna, kata ulama salaf, yang paling rendah ataupun yang paling basic, a'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Dan yang kedua, a'udzubillahis samiil alim minasy syaitanir rajim. Dan berkata Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihima, anak kepada Imam Ahmad bernama Abdullah, dia kata selalu aku mendengar saat bapaku membacakan isti'adzah, dia akan membaca begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha huwas samiul alim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha huwas samiul alim. Dan dia membawa pendapat mengapa bapaku membaca begitu dengan mendatangkan ayat daripada surah An-Nahl, ayat yang ke-98 tadi ni. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian hendak memulakan bacaan Al-Quranul Karim, maka hendaklah kalian memulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bila Allah Taala suruh, Allah Taala Maha mendengar, Allah Taala Maha mengetahui. Dalam ramai-ramai kita siapa yang membaca ataupun tidak membaca. Jadi Imam Ahmad kebiasaannya akan membaca, kita pun boleh. Ni antara perangai ulama salafus salih. Jadi kita boleh tiru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha huwas samiul alim. Dan yang ketiga, martabat yang ketiga, macam yang Nabi SAW baca ketika qiyamul lail. Apa Nabi baca? A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafthihi. Lagi satu? Wa nafthihi. Ketiga kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak abang? Belum pernah dengar. Kebiasaannya doa ini dibaca oleh Nabi SAW ketika qiyamul lail. Poin utamanya, bila kita dirikan salat, kita akan baca Quran, betul ke tak betul? Jadi Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih dalam kitab dia At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dia letakkan kepada kita sekurang-kurangnya pada rakaat pertama pun cukup lah. Tak perlu 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat nak mulakan a'udzubillah. At least rakaat pertama. So, kita pun tertanya-tanya bagaimana bentuk isti'adzah itu? Kita kena kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ibn Abbas dia meriwayatkan antara bacaan Nabi membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kemudian Nabi pun sambung bacaan a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Okey, sekarang abang dah pernah dengar dah hadisnya, alhamdulillah. Jadi jom kita sama-sama mengerti apa yang dimaksudkan min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Pernah amal? Pernah baca? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jadi kita kena tahu, ini kita kata nak kena faham apa yang aku duk minta sebenarnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru bila kita baca dalam solat tu kita rasa feel, kita rasa seronok dirikan salat. Bila kita baca Quran kita faham, kita rasa khusyuk, seronok. Kalau kawan ajak ke, kalau ada bunyi TV ke, bunyi handphone ke, kita tangguhkan sebentar. Sebab aku dah faham, aku sedang memahami apa yang disampaikan oleh Tuhanku. Jadi a'udzubillahis samiil alim maksud dia apa? Aku berlindung dengan Allah yang zat dan sifatnya maha mendengar dan maha mengetahui. Minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang terkutuk. So kita minta perlindungan Allah daripada syaitan yang dirjam, dan antara sifat syaitan dia akan bawa 3 hal. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Apa maksud hamzihi? Dalam buku ni kita dah lepas dah yang sudah. So dekat sini tak ada. So hamzihi, kata Ibnu Majah, hamzih maksudnya adalah
Al-Mu'tah. Al-Mu'tah maksudnya junun. Aku berlindung dengan Allah yang maha mendengar dan mengetahui daripada kegilaan syaitan. Hamzih. Sebab syaitan ni sikap dia boleh menyebabkan kita pun menjadi gila. Gila ni bukan nak kena tak waras. Gila ni sampai kita boleh melaksanakan sesuatu lebih daripada had ataupun batas. Bila kita sedar mak ayah kita tahan, larang, jangan buat, syaitan punya hasutan sampai kita boleh langgar, dan bukan setakat tu, sampai boleh. Sebab tu kita dengar kadang-kadang kisah orang bunuh mak dan ayah, adik-beradik, kawan-kawan dan semisalnya. Jadi kita saat dirikan salat, kita minta kepada Allah Azza wa Jal, jangan sampai aku dipengaruhi oleh kegilaan syaitan. Kemudian wa nafkhihi maksudnya adalah al-kibr, kesombongan. Kita tahu syaitan adalah sifat yang terdapat pada jin dan juga manusia. Dan iblis dihalau keluar daripada syurga Allah Azza wa Jal atas sifat al-kibr, sombong. Sebab tu kita kata wa min nafkhihi, min hamzihi wa nafkhihi. Jangan sampai kita pun jadi sombong macam syaitan. Dan yang ketiga, wa nafthih, syair. Syair ni maksud dia sebenarnya, nafthih ni adalah ludah yang tak keluar air liur. Kalau kita baca zikir sebelum Nabi tidur kan, Nabi akan tadah tangan, lepas tu Nabi baca apa? Ataupun Nabi ludah, lepas tu Nabi baca tiga qul, lepas tu Nabi akan sapu dekat seluruh tubuh badan Nabi SAW. Kita akan nampak ayat dekat situ, yanfuth, ludah tapi tidak keluar air. Dia hanya keluar ludah angin. Kalau keluar pun 1-2 titik je. Begitu sahaja. Tapi begitu sahaja dari sudut syaitan, dia akan mengeluarkan syair-syair yang menyebabkan kita ni boleh meninggalkan terus ketaatan kepada Allah dan meninggalkan Oh, itu bahaya. Faham agak? Jadi permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ni, kita minta semoga Allah jauhkan kita daripada terkena kegilaan, penyakit syaitan ni. Sifat syaitan ni, kita boleh jadi gila ataupun kita jadi sombong bagaikan syaitan, dan jangan sampai kita dialun-alunkan bisikan dia tu, menyebabkan kita pun terpedaya. Kan kita sebut tadi, ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dia akan bisik, tengok engkau tak semayang pun, engkau semayang pun tetap juga kau tak kaya-kaya, cakap je Allah Ta'ala zalim. So dia pun buat status ke, dia cakap benda-benda bahaya. So bahaya. Baik, kita dah settle yang pertama. Ini kaedah doa ataupun bacaan mengusir syaitan dan godaannya. Jadi jelas, kalau kita sangka kita sedang diganggu ataupun kita nak memulakan bacaan Al-Quranul Karim, antara zikir yang kita tak boleh nak tinggal adalah isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sebab Allah Ta'ala yang suruh. Baik, kita pergi kepada metod yang kedua. Macam mana nak mengusir syaitan berserta dengan godaannya. Kalau kita dapat tengok dekat sini, mengumandangkan azan. Jadi antara benda, kalau kita tengok, kalau kita sakit ataupun ahli rumah kita sakit, isteri ke anak-anak kita sakit, kita pun beramal dengan sunnah Nabi SAW. Kita nak buat apa? Kita pun ruqyah lah kalau kita ada belajar ilmu tersebut. Letak tangan, bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillah wa qadratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Kita baca 7 kali selawat atas Nabi SAW. Kita ambil air pun, kita pun meludah angin. Kita baca Al-Fatihah, kita bagi dia minum. Tak berhasil juga. Dan masih lagi dengar, kadang-kadang ada orang bagi tahu rumah dia ada bunyi orang berlari lah kat atas. Sedangkan kat rumah dia tak ada orang pun tinggal kat atas tu. Bunyi guli lah, bunyi apa lagi, orang tumbuk sambai lah. Kan? Macam-macam lah kalau gangguan-gangguan ni. So antara metodnya, jangan pederah pulas minyak pergi jumpa Tok Bomoh. Antara metod Nabi ajar azan. Faham tak? Azan. Mengapa? Kat sini yang kita nak baca hadisnya. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara yang dapat mengusir syaitan adalah seruan azan. Kita duduk di bawah tajuk apa? Doa tardis syaitan wa wasawisihi. Bacaan mengusir syaitan dan godaannya. Setelah kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, masih lagi ada gangguan, maka kita cubalah untuk azan.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nudiya lis salati adbar syaitanu wa lahu durat hatta la yasma' at-ta'dhin fa idza qada at-ta'dhin aqbal fa idza thuwiba bis salati adbar fa idza qada at-tathwib aqbal hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi fa yaqul udhkur kadha lima lam yakun yadhkur hatta yadhalla ar-rajul la yadri kam shalla muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Abu Hurairah kata gini, Nabi SAW bersabda, "Idza nudiya lis-salah," apabila azan dikumandangkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi kalau dia buat dengan ikhlas, dia mulakan dengan bismillah, nak azan tak perlu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dahulu saya ingat waktu saya sampai kat Madinah dahulu. Kita tak mahir ilmu sunnah pasal kita tak belajar secara mendalam. Kita pula dekat Malaysia dahulu, orang panggil jadi tekong. Bukan tukang baling, tekong Tekong tak ada, dia baling pun tak guna. So tekong ni kena ada pegang mic ni dulu. Ila hadratin Nabi dulu. Ya, jadi bila kita sendiri pun dahulu belajar, tengok bagaimana orang-orang dahulu. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi kita pun sampai kat tanah Arab tu, kita pun time tu main bola, lawang Arab, lawang apa semua, sampai masuk waktu azan. So kawan-kawan pun berkata, "Man yu'adzin lana?" Siapa nak azan untuk kita semua? Jadi kita pun duk berasa macam awal baru sampai kan. Anak-anak. Faddal. Tafaddal kalu. Subhanallah, alhamdulillah. Syahada ni apa dia ni kata. Sudah kata ada. Macam mana ni kan? Terkejut kita pun. Asal aku kena marah ni? Dia pun kata, yakfika bi bismillah. Cukup dengan bismillah. Kemudian azan. Kita pun berhenti. Habis azan kita duduk cari sini-sini. Bang, kenapa saya kena marah tadi bang? So dia pun bagi tahu, benda-benda yang ada dalam dalil, kita buatlah. Yang tak ada, kita tinggalkanlah. Sungguh pun ucapan tersebut bukanlah ucapan dosa. Subhanallah. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lagi apa? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ya karim. Kita sangka, tak ada. Ucapan tu pun kalau kita faham tak ada dosa. Bahkan Nabi kata, siapa sebut subhanallah tamla'ul mizan, mizan dia penuh. Walhamdulillah tamla'u ma bainas samai wal ard. Siapa sebut alhamdulillah akan penuh mizan dia seluas langit dan juga bumi. Kita pun fikir apa yang salah ni? Rupa-rupanya tak dianjur dan tak diajar pun. Cuma Nabi kata kullu amrin dhibalin la yubda'u fiha bi bismillah fahuwa adbar. Nabi kata benda-benda baik kalau tak mula dengan bismillah, benda tu terpotong pahalanya. Ataupun akhta, terpotong. Jadi kita pun Allahu akbar. Time tu kita belajarlah. So point yang saya nak sebut dekat sini, kalaulah kita masuk rumah kosong ke rumah baru ke, kita dengar rumah kita ada gangguan dan semisalnya ke, jiran minta tolong ke, dia memang baru masuk agama Islam, dia tak tahu tentang sunnah dan semisalnya, diminta kita azankan ke macam mana. So hanya mula dengan apa yang berlaku. Nabi kata idza nudiya lis-salah, saat azan dikumandangkan, adbar syaitan akan berlari ke belakang. Lari yang menyebabkan walahu durat. Durat ni apa dia maksud dia? Terkentut. Nanti kita baca syarahnya. Tapi saya nak bagi tahu dalam bahasa Arab dia ada dua. Kentut ni ada dua jenis ya. Satunya dipanggil durat, yang kedua dipanggil fusa. Dua-dua bawa maksud angin yang keluar daripada dubur. Tapi ada ke guru saya kot pernah cakap, tahu tak kenapa durat, kenapa ada fusa? Kita pun tak tahu bahasa Arab kan. So dia kata bukankah sifat durat, so bunyi dia pun gitu. Nama dia fusa, fus. So dia keluar angin. So durat kentut yang berbunyi keras, fusa, fus. Apa maksud dia? Angin yang tak berbunyi. Tapi kadang-kadang dia lebih kejam daripada yang berbunyi. Tu ya, kadang-kala. So sampai dalam bas daripada Bir Ali tu, labbaik Allahumma labbaik, berjadi terdiam. Ni bau apa ni? Dia lebih kejam daripada orang yang bunyi dan semisalnya. Taklah, kita patah balik pada hadis. Walahu durat, syaitan akan lari dalam keadaan terkentut-kentut. Sebahagian mentafsirkan sampai tercirit. Hatta la yasma'at ta'zin. Larian dia tu yang sungguh jauh tu sampai dia tak dengar lagi dah bunyi azan.
Fa idza qadat ta'dhin aqbal. Bila azan dah selesai dikumandangkan, aqbal, dia akan mari. Fa idza thuwiba bis salati adbar. Ketika iqamah dikumandangkan pula, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dia lari pula. Fa idza qadat tathwib aqbal. Dah habis saja la ilaha illallah. Imam pun istau i'tadilu. Allahu akbar. Time tu dia pun start datang. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsih. Dikatakan apa dekat situ? Dia akan menggoda antara dirinya dan juga orang yang dia nak goda tersebut. Fayaqul, dia akan ajar, dia akan sebut benda ni. Uzkur kaza, uzkur kaza. Ingatlah ini, ingatlah itu. Time tu kita angkat takbir, Allahu akbar. Mana kunci kereta aku tadi? Dia. Kat mana aku nak makan lepas ni? Dia macam-macam dia duduk ingat pam. Dan liman lam yakun yadhkur, dia akan sebut benda-benda tersebut, ingatlah ini, ingatlah itu, terhadap segala apa yang tak dia ingatkan sebelum daripada salat. Hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla, dan benda ni berlaku sampai si pelaku solat tadi tak tahu sudah berapa rakaat dia telah mendirikan salat. Berlaku tak kat kita? Kan? Yang perempuan Allahu akbar rakaat pertama kan. Tadi periuk nasi dah tutup suis ke belum? Gas dah tutup ke belum? Dia macam-macam. Kita pun semayang-semayang, ni rakaat kedua ke rakaat ketiga ni? Dah buat tasyahud awal ke belum? Dia buat gitu. Sampai akhirnya kita pun tidak fokus dalam kita punya salat. Dan bila tak fokus, datang daripada mananya perkataan khusyuk. So khusyuk ni kita kena faham, kita kena tahu ni rakaat keberapa, kenapa aku rukuk, kenapa aku i'tidal, kenapa aku sujud. Kita kena faham. Paling mudah cara nak faham sebab kita ikut sallu kama raaitumuni usalli. Okey, jom kita tengok sabda Nabi SAW, idza nudiya lis-salah, yakni ketika azan. Sabda Nabi, adbar syaitan, yakni kondisi syaitan ketika dia berlari ketika mendengar seruan azan itu seperti kondisi orang yang dilanda perkara yang sangat dahsyat dan ditimpa urusan yang hebat sampai dia terkentut-kentut kerana dahsyatnya apa yang dia alami. Kan? Kita wallah ta'ala alam, boleh jadi tak kena pada kita. Tapi kalau kita tengok orang-orang yang diuji tsunami dan semisalnya ke tanah runtuh ke, kadang-kala ketakutan itu tak payah tengok, tak payah jauh. Kita tengok orang kena prank sahaja. Kan? Dia pakai kostum hantu ke kan? Kawan tu tengah berjalan, dia duduk kat balik dinding, dia pun apa yang berlaku? Kadang-kadang sampai terkencing ataupun tercerit pun ada. Sebab apa benda tu berlaku? Pasal terlalu takut. Dan ini kita tengok dalam buku ni, dia kata realitinya setiap rasa takut dan yang lainnya yang amat besar akan sampai mematikannya. Ada orang takut tu sampai mati. Lantas dia tidak akan sanggup menguasai dirinya, lalu keluarlah dari saluran kencing dan juga saluran besarnya. Nampak? So sikap takut insan itu sendiri pun kadang-kadang dia cenderung ke arah tu. Ketakutan yang terjadi secara tiba-tiba boleh menyebabkan sampai terkencing ataupun terkentut ataupun tercirit. Benda tu realiti. Manakala setan, semoga Allah melaknatnya, dalam kitab ni tulis, dicekam rasa takut yang hebat dan bencana dahsyat saat mendengarkan seruan salat azan, sehinggakan dia lebih memilih melarikan diri sampai dia tak dapat mendengar suara azan tersebut. Kondisinya itu serupa dengan kondisi orang tersebut. Jadi kita pun kena elakkan daripada terjebak dengan sifat syaitan. Kadang-kala kita dengar saja mic dibuka kan, zuhur kan, 1-5 minit, bismillah, Allahu akbar, Allah, kita pun pedekah lagi laju. Sebab apa? Tak mau solat jamaah. Orang pun tanya, awak Syekh, alasan kita dah sedia siap dah, sejadah tak bawa, mas putus macam-macam lagi. Kita bagi tahu kan, seluar kotor, macam-macam. Ini semua alasan-alasan yang kadang-kala kita bagi alasan tak mau dirikan salat. So ini juga yang menyebabkan kadang-kala kita terpengaruh ataupun terkena sifat syaitan. Tapi kita tak lari kerana benci azan tu. Tapi ada orang begitu, dia tak suka dengan azan. Kita boleh tengok berapa ramai orang mengadu azan terlalu kuat lah macam mana. Tapi yang mengadu tu bukan orang non-Muslim. Kadang-kadang orang Muslim tu sendiri pelan kan, tak suka dan macam-macam lah.
Baik, ada sebuah pertanyaan, apa hikmah yang terkandung bahawa syaitan itu melarikan diri ketika mendengar seruan azan, namun dia tak lari daripada bacaan Al-Qur'an? Bukankah Nabi pernah sebut afdal zikr qiraatul Quran, sebaik-baik zikir adalah pembacaan Al-Quran. Tapi kenapa bila syaitan dengar azan dia lari? Dengar kita tengah solat tu kita baca Quran, dia tak lari. Tapi zikir yang paling agung adalah baca Quran. Padahal bacaan itu lebih afdal daripada azan. Jawabnya, bahawasanya syaitan itu lari dari seruan azan dan ia terkentut-kentut agar tidak mendengar seruan azan tersebut. Memang dia tak suka dan tak nak dengar azan. Bukan dia tak tahu yang bacaan Quran itu lebih bagus. Tapi memang syaitan tak mahu dan tak suka dengar azan. Dalilnya apa? Sekali lagi kita jumpa. Mengingat, ia juga harus bersaksi dengan apa yang dia dengar ketika dia diminta untuk bersaksi pada hari kiamat kelak. Jadi setiap makhluk yang dibekalkan dengan akal yang waras, tubuh badan yang sihat ataupun sakit, ketika dia mendengar seruan azan, maka wajib baginya untuk mendirikan salat. Tambah-tambah dia mukallaf dan dia baligh. Okey? So dia kena dirikan salat. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis salati farfa' sautak bin nida fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang, sesungguhnya aku tengok engkau ni suka kepada kambing, menternak kambing, mengembala kambing, wal badiyah, dan suka melakukan perjalanan. Fa idza kunta fi ghanamika, saat engkau berada di kandang kambingmu, au badiyatika, ataupun dalam perjalananmu, fa adzanta bis salah, maka dianjurkan engkau untuk azan. Bila masuk waktu salatlah, bukan nak pergi musafir kena azan depan rumah dulu. Kena faham tak tu? Jadi orang salah faham pula hadis ni. So bila masuk waktu solat, kita pun sampai RNR, betul-betul masuk waktu solat, maka Nabi suruh, tengok apa Nabi suruh, farfa' sautak, keraskanlah suaramu. Betul-betul azan. Bukan kita-kita je dengar, macam azan main-main melek-lek, tak. Betul-betul azan. Fa innahu la yasma'u mada sautinil muadzin. Sesungguhnya tidaklah didengari ataupun jinnun wala insun wala syai'in illa syahidalahu yaumal qiyamah. Sebab Nabi kata setiap jin dan manusia serta sesuatu yang mendengar seruan azan pasti akan bersaksi pada hari kiamat. Jadi syaitan ni, kita kata tadi dia sombong, dia gila, dia pandai mengukir ucapan. Jadi dia tak nak bersaksi menjelang hari kiamat yang dia dengar. Faham tak kenapa dia lari sekarang? Bukan sebab dia tak tahu Quran itu bagus, tapi Allah Ta'ala bagi isyarat siapa yang dengar azan dia akan diminta untuk bersaksi. Hang dengar ke hang tak dengar? Tak. Jadi syaitan atas kapasiti, memang sifat dia syatana. Semalam Ustaz Amir Farhan pun dah sebut. Syatana maksud dia apa? Syaitan, syatana. Ba'id, jauh. Dia suka menjauh. Sebab tu kalau kita pun suka menjauh daripada kebenaran, kita pun syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Tak nak. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sebab syaitan ini, sifat yang suka mewas-waskan ini, dia boleh datang daripada golongan jin, dia boleh datang daripada golongan manusia. Sebab tu kadang-kadang kita tak kata dia tu syaitan, tapi kita kata dia ada sifat kesyaitanan. Perangai macam syaitan. Biasa ayat tu keluar. So kita bukan nak kata dia tu syaitan, tapi perangai syaitan itu ada pada dirinya. Jadi kita tahulah hari ini mengapa syaitan lari ketika azan dikumandangkan. So begitulah kalau kita duk dengar rumah kita dan ataupun office ke dan semisalnya, antara jalan untuk mengusirnya adalah dengan jalan azan. Kemudian untung ke tak untung jadi orang yang dirikan azan ni, orang yang mengalun ataupun mengumandangkan azan, untung ke tak? Jom kita dengar sedikit. Kita berhenti dekat sini je insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-muadzin yughfaru lahu mada sautihi wa yastaghfiruhu kullu rutabin wala yabisin wa syahidis salah yaktub lahu 25 hasanah wa yukaffiru anhu ma bainahuma, rawahu Ibnu Majah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengalunkan azan. Sebab tu kalau kita faham hadis ni, kita cuba untuk menjadi orang yang berebut nak alunkan azan.
Sebahagian berpendapat tukang azan dengan imam martabatnya lebih tinggi siapa? Tukang azan. Sebab dengan adanya orang yang mengumandangkan azan, maka tahulah orang kawasan tersebut telah masuk waktu solat. Dan siapa-siapa yang ada dekat situ, siapa-siapa pun boleh jadi imam. Hatta yang tukang azan tu pun dia boleh jadi imam. Jadi kita nak tahu apa kelebihan jadi tukang azan ni. Nabi kata, yughfaru lahu mada sautih. Allah Ta'ala akan mengampunkan dosanya sejauh suaranya kedengaran. Oh, subhanallah. Itu yang pertama. Wa yastaghfiru lahu kullu rutabin wala yabis. Dan setiap yang basah, setiap yang kering akan minta ampun kepada Allah untuk diri tukang azan ni. Oh, nak faham macam mana? Hak kering dengan hak basah. Makhluk darat, makhluk yang berada dekat dalam air, semua pakat berdoa kepada Allah, Tuhan, ampunkan dosa muazzin, ampunkan dosa muazzin ini. Subhanallah. Wa syahidis salah, dan orang yang mendatangi salat akan juga meminta ampun kepada Allah. Yuktabu lahu 25 hasanah, akan dicatatkan baginya 25 kebaikan. Wa yukaffir anhu ma bainahuma, dan akan dihapuskan dosanya di antara azan dan juga salat. Oh, ini keberuntungan menjadi tukang azan. Sebab tu kena berebut-rebut, habis kelas lagi, siapa nak usum? Sila. Kan? Tapi kadang-kadang kita gitu benda-benda bonus macam ni kita tak suka ambil peluang. Kita kata, ustaz, suara tak sedap. Allah Ta'ala bukan nak tengok pada sedap ataupun tidaknya, tapi keikhlasan dalam mengumandangkan azan. Okey. Kemudian yang terakhir Nabi kata, innal muazzinina atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Yang ni semua orang pernah dengar kot. Sesungguhnya tukang azan menjelang hari kiamat, mereka tergolong di kalangan orang yang berleher panjang. Orang yang berleher panjang. Apa maksudnya? Nak faham macam mana? Orang yang berleher panjang. Al-Baghawi, dia mengungkapkan ucapan daripada Ibnul Arabi, mengatakan aktsara a'mala, orang yang paling banyak dicatat menulis amalan, orang yang dicatat banyak melaksanakan amalan adalah tukang azan. Itu yang dimaksudkan dengan atwalun nasi a'naqa. Jadi orang yang paling banyak membuat amal-amal soleh di antaranya adalah orang yang melaungkan azan. Jadi jangan meremehkan azan. Okey. Jadi gitulah. Mudah-mudahan kalau kita sampai sebuah tempat tak ada orang nak melaungkan azan, jangan kita tunggu sampai tak dilaungkan. Jangan sampai tunggu orang datang ataupun kita masing nak menolak-nolak. Tak, azanlah. Sedap ataupun tak sedap, belakang kira. Hak paling utama, rebut peluang ni nak jadi muazzin. Wallahu ta'ala a'lam. Fa insya-Allah, kalau saya nak sambung lagi poin yang berikutnya untuk mengusir syaitan ni, kita akan ambil masa yang sangat-sangat panjang. Tapi kita berhenti dekat sini insya-Allah, dan kita sambung pada pertemuan akan datang, dan kita akan masuk kepada tajuk yang baru pada minggu hadapan, ad-du'a hinama yaqa'u ma la yardahu aw ghuliba ala amrih. Bacaan ketika mengalami hal buruk ataupun terkalah dalam satu-satu urusan. Tapi sebelum tu kita akan masuk keadaan ketiga, bagaimana nak mengusir syaitan dan juga godaannya. So apa yang kita dapat pada malam hari ini? Yang pertama, sebutan ataupun ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tambah-tambah kalau nak baca Quran, mulakan solat, Nabi tak tinggal. Baca isti'adzah. Kemudian yang kita dapat pelajaran yang kedua pada malam hari ini sebagai bentuk kesimpulan, untuk mengusir syaitan dan kaedahnya hendaklah kita melaungkan azan. So benda-benda ni kawan-kawan sekalian, hadirin hadirat, kita kena share sebenarnya. Kita kena share. Sebab ramai orang terkadang dia cuba cari jalan yang dia sangka mudah, tapi menyebabkan dia rugi dari sudut harta dan juga jiwa. Maksudnya dia pergi jumpa orang yang tak sepatutnya lah. So harta dia kena keluar, bayar tok bomoh, bayar dukun, kemudian merugikan jiwa. Dia dapat tangkal, kemudian dia lebih yakin pada tangkal daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wallahu taala alam. Yang baik datang daripada Allah azza wajal. Ilmu datang daripada diri saya dalam menyampaikan pada malam hari ini. Panjang umur merasi, kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.